TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Untuk hari ini, kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah PBD dalam mata pelajaran pendidikan moral sekolah rendah. Kita nak berkenalan juga dengan juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Terlebih dahulu, Cikgu Suhana. Cikgu Suhana jauh datangnya dari Kuantan, Pahang. Selamat datang Cikgu ke set penggambaran Didik TV KPM. Dan sekarang ini di sebelah saya Cikgu Kugan. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Din. Apa khabar? Sihat. Cikgu pun sihat Cikgu Sihat. Cikgu, saya lapar pula tengok video gimmick tadi Cikgu. Ya, okey. Tapi kan dalam fikiran saya tertanya-tanya, apa kaitan video gimmick tu dengan apa yang kita nak pelajari, nak ketahui pada hari ini? Okey, kalau Din dan juga murid guru yang sedang menonton ni perasan, okey, dua orang murid tu, seorang dah habis makanan dia. Seorang lagi tak habis. Dia nak makan tetapi dah kenyang dah perut dia. Okey? So apakah nilai yang kita boleh kaitkan dengan situasi itu tadi, video itu tadi? Tentu saya rasa murid-murid pun tengah berfikir kan? Itu adalah nilai kesederhanaan. Jadi itulah yang kita nak pelajari pada hari ini. Ya, betul. Baik. Silakan, pentaksiran bilik darjah ni kita nak tengok dari segi nilai kesederhanaan. Okey, Cikgu playkan dulu slide. Okey. Pentaksiran bilik darjah pendidikan moral sekolah rendah. Okey, nilai yang kita nak tengok pada hari ini adalah nilai kesederhanaan, iaitu tahun 1. Okey, seperti mana yang kita tahu, tema tahun 1 adalah diri saya. Okey, seperti mana yang kita ketahui guru-guru, tema untuk pendidikan moral tahun 1 adalah diri saya. Okey, untuk tema diri saya ini, saya memilih topik iaitu unit 13 kesederhanaan untuk melaksanakan, untuk menunjukkan contoh pentaksiran bilik darjah. Okey, kita teruskan. Okey, standard kandungan unit 13 kesederhanaan dalam diri. Okey, dalam unit 13 ni kita ada 5 standard pembelajaran, iaitu memberi contoh sikap tidak keterlaluan. Yang kedua, 13.2, mengenal pasti kepentingan sikap bersederhana. 13.3, memanding beza antara sikap bersederhana dengan sikap keterlaluan. 13.4, menyatakan perasaan. Yang kelima, 13.5, mengamalkan perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian. Okey, kita akan tengok lagi guru-guru. Okey. 13.1, 13.2, 13.3 saya dah bulatkan di sini. Ini menunjukkan dalam DSKP kita ini ada 3 domain. Seperti mana yang guru-guru ketahui, dalam pendidikan moral kita ada 3 domain. Yang ini merupakan domain pertama, iaitu domain penakulan moral. Okey, dalam DSKP disusun domain pertama, domain penakulan moral. Okey, kita akan pergi kepada domain kedua, iaitu 13.4, iaitu domain menyatakan perasaan pula. Okey, yang ini kita sebut sebagai domain emosi moral. Okey, seterusnya 13.5, mengamalkan perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian. Yang ini merupakan domain perlakuan moral. Okey, saya ulang balik.
cikgu, dalam moral kita ada 3 domain, iaitu domain penaklukan moral, domain emosi moral dan juga domain perlakuan moral. Okey. Kaedah pentaksiran yang kita akan gunakan dalam pentaksiran bilik darjah pada hari ini, okey, saya memilih 3 kaedah, okey, iaitu yang pertama lisan, bertulis dan juga pemerhatian. Mungkin cikgu-cikgu tengah fikir daripada mana Cikgu Kugan ini mengambil ketiga-tiga kaedah ini. Okey, cikgu, ketiga-tiga kaedah ini dia punya penjelasan dengan contoh sekali ada dalam buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah keluaran bahagian pembangunan kurikulum. Okey, kalau cikgu Google website BPK, ada buku panduan itu cikgu. Dan cikgu-cikgu jangan lupa mesti merujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP tahun 1 untuk melaksanakan kaedah pentaksiran ini. Okey, baik cikgu. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana kita nak mengaplikasikan standard pembelajaran ini dalam pentaksiran bilik darjah. Baik, ingat tak tadi tu ada 3 domain, ada 3 kaedah. Sekejap lagi kita akan sambung bersama dengan cikgu kita dan terus menonton Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Ya, masih lagi bersama dengan saya Din untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah. Tapi kali ini untuk episod hari ini, pentaksiran bilik darjah untuk mata pelajaran pendidikan moral sekolah rendah. Sebab itu hari ini kita bersama dengan Cikgu Kugan. Jadi silakan cikgu untuk sambungannya. Okey, terima kasih Din. Okey, cikgu teruskan dengan pentaksiran bilik darjah ini. Okey, baik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi guru-guru, okey, saya akan mulakan dengan standard pembelajaran yang pertama, iaitu menyatakan contoh sikap tidak keterlaluan dalam kehidupan seharian. Okey, ini adalah domain, ya betul, domain penaklukan moral. Okey, dalam standard pembelajaran ini, saya menggunakan 2 kaedah pentaksiran, iaitu yang pertama, lisan dan yang kedua, pemerhatian. Okey, berkaitan dengan lisan dan pemerhatian ni, guru-guru boleh merujuk buku panduan tersebut. Banyak aktiviti dan kaedah digunakan. Okey, hari ini 13.1 saya gunakan lisan dan pemerhatian. Okey, ini adalah salah satu contoh aktiviti dalam lisan, iaitu soal jawab. Okey, saya bersoal jawab dengan murid-murid saya berkenaan dengan contoh perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian. Okey, murid sebut saja. Murid sebut, murid berikan pandangan mereka. Okey. Okey, ini contoh gambar dia. Okey, dan ada juga murid yang jawab. Murid mengangkat tangan dan murid menjawab contoh perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian mereka. Mungkin di sekolah, mungkin di rumah, mungkin dengan kawan-kawan dia, okey, ataupun mungkin apa yang mereka lalui dan apa yang mereka perhatikan. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, dan yang seterusnya, saya membuat satu aktiviti, cikgu. Aktiviti dia, fan and pick. Okey, dalam aktiviti ini, saya akan sediakan beberapa kad situasi. Okey, kad situasi itu pun saya dah tunjukkan dekat dalam carta tu. Okey, beberapa kad situasi. Dalam kad situasi itu, saya akan simpan sebagai fan. Okey, sebagai kipas. So, murid akan pick satu kad. Murid akan pilih satu kad. Okey, daripada kad situasi itu, ada satu situasi dan murid akan terangkan. Murid akan menjelaskan cara bersikap sederhana berdasarkan situasi yang mereka terima. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, cuba guru-guru perhatikan video ini untuk video yang menunjukkan bagaimana murid saya menyebut cara bersikap sederhana. Saya akan mengambil makanan secukupnya. Juga saya menghabiskan makanan ini. Okey, guru-guru perhatikan tak? Murid itu memilih satu situasi. Okey, dalam situasi itu murid itu tidak menghabiskan makanan. Murid itu menjelaskan bagaimana dia akan bersikap sederhana. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada standard pembelajaran 13.2. Mengenal pasti kepentingan bersikap sederhana. Okey, murid-murid kena tahu mengapakah dia kena bersederhana.
Okey, sebelum tu guru-guru, apakah domain untuk standard pembelajaran ini? Ya, betul. Ini adalah domain penakulan moral. Kita masih dalam penakulan moral. Okey, untuk mengenal pasti kepentingan, ada juga satu aktiviti saya jalankan. Okey, sebelum tu, kaedah pentaksiran. Saya menggunakan dua kaedah pentaksiran di sini. Satu lisan dan yang kedua bertulis kali ini. Baik, saya teruskan. Okey, sebelum saya mulakan kaedah bertulis saya minta murid-murid saya melakukan perbincangan. Perbincangan mengenai apakah kepentingan yang mereka terima apabila bersikap sederhana. Okey, murid-murid tengah melakukan perbincangan. Okey, kalau guru-guru perhatikan, saya juga sudah menyediakan satu cartah peta minda untuk mereka. Okey, dalam cartah itu mereka akan mengisikan cara mereka bersikap kepentingan bersikap sederhana dalam cartah tersebut. Murid-murid dah mengisikan tu. Okey, bergile-gile murid mengisikan. Baik, ini adalah hasil kerja murid. Okey, dalam bentuk peta minda tersebut. Okey, murid-murid dah mengisikan. Okey, dah 4 kepentingan murid berikan. Okey, baik. Mungkin saya baca dua kepentingan tu dapat menjimatkan wang, meringankan beban ibu bapa, macam-macam idea kita. Murid-murid kita semuanya pandai, cikgu. Okey, baik. Okey, kalau guru-guru perhatikan tadi, kita dah habiskan 13.1 dan 13.2. Saya memberikan contoh aktiviti yang perlu dilaksanakan. Okey, kalau guru-guru ada aktiviti lain yang boleh merangkumi standard pembelajaran ini, teruskan, cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Kugan untuk kaedah pentaksiran 13.1 dan 13.2. Kita sambung selepas ini. Terus menonton Didik TV KPM. Ya, masih lagi bersama dengan saya Din untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah. Tapi kali ini untuk episod hari ini, pentaksiran bilik darjah untuk mata pelajaran pendidikan moral sekolah rendah. Sebab itu hari ini kita bersama dengan Cikgu Kugan. Jadi silakan Cikgu untuk sambungannya. Okey, terima kasih Din. Okey, Cikgu teruskan dengan pentaksiran bilik darjah ini. Okey, baik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi guru-guru, okey, saya akan mulakan dengan standard pembelajaran yang pertama, iaitu menyatakan contoh sikap tidak keterlaluan dalam kehidupan seharian. Okey, ini adalah domain, ya betul, domain penakulan moral. Okey, dalam standard pembelajaran ini, saya menggunakan dua kaedah pentaksiran, iaitu yang pertama, lisan dan yang kedua, pemerhatian. Okey, berkaitan dengan lisan dan pemerhatian ni, guru-guru boleh merujuk buku panduan tersebut. Banyak aktiviti dan kaedah digunakan. Okey, hari ini 13.1 saya gunakan lisan dan pemerhatian. Okey, ini adalah salah satu contoh aktiviti dalam lisan, iaitu soal jawab. Okey, saya bersoal jawab dengan murid-murid saya berkenaan dengan contoh perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian. Okey, murid sebut saja. Murid sebut, murid berikan pandangan mereka. Okey. Okey, ini contoh gambar dia. Okey, dan ada juga murid yang jawab. Murid mengangkat tangan dan murid menjawab contoh perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian mereka. Mungkin di sekolah, mungkin di rumah, mungkin dengan kawan-kawan dia. Okey, ataupun mungkin apa yang mereka lalui dan apa yang mereka perhatikan. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, dan yang seterusnya, saya membuat satu aktiviti, cikgu. Aktiviti dia, fan and pick. Okey, dalam aktiviti ini, saya akan sediakan beberapa kad situasi. Okey, kad situasi itu pun saya dah tunjukkan dekat dalam carta tu. Okey, beberapa kad situasi. Dalam kad situasi itu, saya akan simpan sebagai fan. Okey, sebagai kipas. So, murid akan pick satu kad. Murid akan pilih satu kad. Okey, daripada kad situasi itu, ada satu situasi dan murid akan terangkan. Murid akan menjelaskan cara bersikap sederhana berdasarkan situasi yang mereka terima. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, cuba guru-guru perhatikan video ini untuk video yang menunjukkan bagaimana murid saya menyebut cara bersikap sederhana. Saya akan mengambil makanan secukupnya. Juga saya
menghabiskan makanan ini. Okey, guru-guru perhatikan tak? Murid itu memilih satu situasi, okey, dalam situasi itu murid itu tidak menghabiskan makanan, murid itu menjelaskan bagaimana dia akan bersikap sederhana. Okey, baik, kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada standard pembelajaran 13.2, mengenal pasti kepentingan bersikap sederhana. Okey, murid-murid kena tahu mengapakah dia kena bersederhana. Okey, sebelum tu guru-guru, apakah domain untuk standard pembelajaran ini? Ya, betul. Ini adalah domain penakulan moral. Kita masih dalam penakulan moral. Okey, untuk mengenal pasti kepentingan, ada juga satu aktiviti saya jalankan. Okey, sebelum tu, kaedah pentaksiran. Saya menggunakan dua kaedah pentaksiran di sini. Satu lisan dan yang kedua bertulis kali ini. Baik, saya teruskan. Okey, sebelum saya mulakan kaedah bertulis saya minta murid-murid saya melakukan perbincangan. Perbincangan mengenai apakah kepentingan yang mereka terima apabila bersikap sederhana. Okey, murid-murid tengah melakukan perbincangan. Okey, kalau guru-guru perhatikan, saya juga sudah menyediakan satu cartah peta minda untuk mereka. Okey, dalam cartah itu mereka akan mengisikan cara mereka bersikap kepentingan bersikap sederhana dalam cartah tersebut. Murid-murid dah mengisikan tu. Okey, bergili-gili murid mengisikan. Baik, ini adalah hasil kerja murid. Okey, dalam bentuk peta minda tersebut. Okey, murid-murid dah mengisikan. Okey, dah 4 kepentingan murid berikan. Okey, baik. Mungkin saya baca dua kepentingan tu dapat menjimatkan wang, meringankan beban ibu bapa, macam-macam idea kita. Murid-murid kita semuanya pandai, cikgu. Okey, baik. Okey, kalau guru-guru perhatikan tadi, kita dah habiskan 13.1 dan 13.2. Saya memberikan contoh aktiviti yang perlu dilaksanakan. Okey, kalau guru-guru ada aktiviti lain yang boleh merangkumi standard pembelajaran ini, teruskan, cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Kugan untuk kaedah pentaksiran 13.1 dan 13.2. Kita sambung selepas ini. Terus menonton Didik TV KPM. Saya Din, hos anda untuk hari ini di Didik TV KPM untuk pentaksiran bilik darjah. Hari ini kita memfokuskan berkenaan dengan PBD untuk mata pelajaran pendidikan moral sekolah rendah. Dan sekarang ini Cikgu Gugen akan menerangkan berkenaan dengan standard pembelajaran 13.3. Silakan Cikgu. Okey, baik, kita teruskan dengan standard pembelajaran 13.3. iaitu membanding beza antara sikap bersederhana dengan sikap keterlaluan. Okey, 13.3 masih lagi domain penakulan moral. Okey, kita teruskan. Kaedah pentaksiran yang saya gunakan untuk 13.3 adalah lisan dan juga pemerhatian. Okey, saya melakukan soal jawab dulu. Okey, contohnya, saya memberikan beberapa kepingan gambar situasi. Okey, saya campur adukan gambar itu. Ada yang sikap keterlaluan, ada yang bersikap sederhana. Saya berikan kepada murid-murid saya seperti dalam gambar tersebut. Okey, murid-murid saya akan perhatikan gambar-gambar tersebut dan juga saya akan tanya kepada murid-murid saya, bagaimanakah kamu bersikap sederhana dalam situasi berkenaan? Okey, apabila murid-murid dah mengenali, dah tahu tentang gambar-gambar situasi tersebut, saya minta murid-murid saya membezakan yang mana satu situasi yang menunjukkan sikap sederhana, yang mana satu menunjukkan sikap keterlaluan. Okey, seperti yang ada dalam gambar ini, cikgu. Okey, murid saya ini sudah memanding beza. Dia pilih gambar yang keterlaluan dan juga gambar yang bersederhana. Okey, murid-murid lain perhatikan juga untuk tengok sama ada tugasan kawan dia tu betul ataupun tidak. Okey, lepas itu murid saya itu klasifikasikan gambar itu. Okey, dia banding beza yang mana keterlaluan dan juga yang mana bersederhana. Okey, ini aktiviti yang murid saya lakukan. Ini hasil kerja murid saya. Okey, baik. Sekarang cikgu, kita akan masuk kepada standard pembelajaran 13.4.
Okey, menyatakan perasaan. Apabila saya sebut saja perasaan, mesti dah terlintas dalam fikiran guru-guru, ia berkaitan dengan domain, domain emosi moral. Okey? Menyatakan perasaan apabila bersikap sederhana dalam kehidupan seharian. Kaedah pentaksiran yang saya akan gunakan untuk 13.4 adalah lisan dan juga pemerhatian, cikgu. Baik. Okey? Apakah perasaan kamu? Okey, ini kita biasa akan tanya kepada murid-murid kita selepas aktiviti fan and pick ataupun selepas aktiviti bersikap sederhana. Kita tanya kepada murid kita, apakah perasaan kamu setelah mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian? Okey, untuk menunjukkan satu contoh, okey, cuba lihat video yang diberikan oleh ataupun video daripada murid saya. Saya berasa gembira dan seronok apabila bersikap sederhana. Saya juga dapat hidup dengan selesa. Ini adalah contoh video yang bersikap sederhana. Murid itu menyatakan perasaan dia apabila bersikap sederhana dalam kehidupan seharian. Baik. Standard pembelajaran 13.5. Guru-guru, 13.5 adalah domain. Ya, betul. Domain perlakuan moral. Maksudnya, murid-murid mesti melakukan apa yang mereka dah belajar itu. Mengamalkan perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian. Kaedah pentaksiran untuk 13.5, saya masih menggunakan lisan dan juga pemerhatian. Memberi respon secara lisan. Saya tanya soalan. Murid-murid, ceritakan pengalaman kamu apabila mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian. Mesti murid, cikgu, saya nak jawab. Saya pilih seorang murid. Dalam kelas pun, saya pilih seorang murid. Cuba tengok video ini. Saya makan setiap hari. Saya tidak akan membazir makanan. Saya mengambil makanan yang cukup untuk saya. Saya sentiasa bersikap sederhana. Lihat tak cikgu bagaimanakah murid itu menceritakan pengalaman mereka. Apabila menceritakan pengalaman ini, guru-guru juga boleh bertanya apakah perasaan mereka apabila bersikap sederhana. Ini perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian. Kita akan perhatikan murid-murid kita. Contohnya murid-murid ini yang keluar dalam gimmick tadi tu, video tadi tu, murid ni yang ambil makanan secukupnya dan murid ni habiskan makanan itu. Biasa situasi ini kita boleh jumpa ataupun kita boleh lihat di kantin sekolah dan sebagainya. Baik cikgu. Dalam kaedah pentaksiran pemerhatian pula, saya meminta murid saya menunjukkan cara mereka bersikap sederhana. Mereka cipta bahan kita semula untuk menggalakkan sikap sederhana mereka. Banyak barang yang mereka cipta. Baik. Saya tunjukkan satu contoh video yang murid saya mereka cipta barang menggunakan, saya dengar, cardboard daripada tisu. Cuba mari kita perhatikan. Saya sentiasa bersikap sederhana dengan mereka cipta barang. Ini bekas alat tulis saya. Hasilkan dengan kardbord tisu. Saya juga meminta kawan-kawan saya bersikap sederhana. Mereka juga menghasilkan banyak barang menggunakan bahan kita semula seperti saya. Lihat barang-barang ini. Lihat barang-barang ini. Barang-barang itu saya dah bawa ke studio. Dengan kebenaran murid-murid itu, banyak barang cikgu mereka menghasilkan. Mereka tengok murid yang pertama ni menghasilkan barang menggunakan bahan kita semula. Dia ceritakan kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun ikut seperti murid ini. So, mereka menghasilkan. Apakah contoh barang-barang? Ada rak buku saya terima, ada pasu bunga, ada bekas alat tulis dan juga tabung. Cikgu. Kita teruskan. Buku catatan jimat cermat. Ini juga memerlukan satu perlakuan yang kita boleh nampak. Kita minta murid-murid kita
buat buku catatan jimat cermat ini daripada wang saku yang mereka terima, daripada duit-duit yang ibu ke ataupun ayah bagi ke. Okey, bagaimana mereka belanjakan duit ini? Okey, kita boleh lihat sikap perlakuan mereka, sikap sederhana mereka dari segi ini. Okey, baik. Okey, baik cikgu. Okey, kita teruskan dengan standard prestasi yang saya dah sentuh tadi. Okey, daripada standard pembelajaran itu, okey, kita akan memberi tahap penguasaan kepada murid berdasarkan 6 standard prestasi ini. Okey, kita ada 6. Okey, kalau guru-guru melihat, okey, kita ada tahap 1, TP1 iaitu contoh kesederhanaan. Okey, mereka dah bagi dah contoh kesederhanaan dalam aktiviti fan and pick, dalam aktiviti perbincangan. Okey, menerangkan kepentingan. Okey, kalau cikgu-cikgu lihat, murid-murid dah hasilkan peta minda. Okey, menunjukkan cara bersikap sederhana dalam sesuatu situasi. Saya dah sediakan gambar situasi, murid berbincang mengenai cara. Okey, menunjuk cara sederhana dalam pelbagai situasi. Okey, kita boleh tanya kepada murid-murid kita. Okey, kalau situasi ini apa? Kalau situasi di luar bagaimana? Okey. Dan yang kelima, mengamalkan kesederhanaan. Bagaimana murid mengamalkan kesederhanaan? Okey, dengan menghasilkan bahan menggunakan barang kita semula, dengan buku catatan jimat cermat itu. Okey. TP6. TP6 mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan seharian secara tekal dan atau boleh dicontohi. Kalau murid-murid lain contohi murid kamu yang mengamalkan standard pembelajaran ini, okey, kalau murid-murid mencontohi dia, maksudnya murid itu bolehlah kita memberikan tahap penguasaan yang 6 itu. Okey, baik murid, baik guru-guru. Okey. Pelaporan PBD tahun 1. Ini yang kita nak tengok sekarang. Okey, ini adalah template yang saya rasa guru-guru dah biasa dah tengok template ni. Okey, dalam template ini, okey, guru-guru kena pilih pendidikan moral di bawah tu. Okey, lepas pilih pendidikan moral, guru-guru kena pilih kelompok. Kelompok. Kelompok, macam pernah dengar kelompok ni. Okey, kalau guru-guru nak tahu, pendidikan moral ni kita akan buat pengisian dalam pelaporan ini berdasarkan kelompok. Apakah kelompok nilai itu? Okey, baik. Okey, ini dia. Kita ada 4 kelompok nilai. Okey, apabila guru-guru dah menghabiskan satu kelompok itu, okey, murid-murid, guru-guru boleh mencatat pencapaian murid. Okey, contohnya untuk kepercayaan kepada Tuhan, okey, guru-guru boleh mencatat, okey, untuk nilai ni apakah pencapaian murid saya? Untuk baik hati, apakah pencapaian murid saya? Berapa TP dia? Okey, guru-guru catat dulu. Apabila dah catat, dah habiskan kelompok 1 nilai, dah habis kelompok nilai 2, guru-guru bolehlah isi dalam pelaporan PBD tahun 1 ini. Okey, baik. Okey, baik cikgu. Saya rasa saya sudah terangkan, saya sudah menjelaskan bagaimanakah standard pembelajaran. Okey, kita keluarkan domain, standard pembelajaran kita aplikasikan dalam bentuk latihan, aktiviti yang dilakukan di bilik darjah untuk pentaksiran bilik darjah. Akhir sekali, saya juga menunjukkan cikgu bagaimana nak buat pelaporan dalam pendidikan moral. Jangan lupa cikgu sentiasa merujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP dan juga buku panduan pentaksiran bilik darjah yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Baiklah Cikgu Google, seronoknya Cikgu. Walaupun Cikgu bercerita berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah, saya ada anak dekat rumah. Okay. Bila tengok aktiviti-aktiviti yang murid-murid Cikgu buat, rasa seronoknya, comel-comel semuanya anak murid Cikgu. Ya, betul. Dan walaupun untuk mata pelajaran pendidikan moral, tapi memang dapat merangsang kreativiti murid-murid juga Cikgu. Ya, betul. Murid-murid kita sangat kreatif. Tengoklah bahan-bahan yang mereka hasilkan ni. Saya rasa kreatif. Macam nak minta Cikgu telefon salah seorang murid ni, saya nak bawa balik satu. Boleh. Baik Cikgu, terima kasih di atas penerangan pada hari ini untuk pentaksiran bilik darjah mata pelajaran pendidikan moral sekolah rendah. Semoga memberi manfaat kepada guru-guru yang sedang menonton pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih Cikgu Kugan. Okey, terima kasih Din. Terima kasih kepada semua yang menonton kita. Okey, semua. Terima kasih. Okey, bye. Bye. Semoga berjumpa lagi terus menonton di TV KPM.